Okay semua, Assalamualaikum, apa khabar? Selamat datang ke channel Jorak Santai. So seperti mana kepada subscriber yang follow YouTube channel Jorak Santai, mungkin korang tertanya-tanya lah, hampir sebulan aku tak ada update tak ada up konten. So sebenarnya hari ni aku nak buat sedikit orang cakap pendedahan lah mengenai pengalaman aku terhadap aku punya motor ni SYM VF3i. So dalam sebulan yang lepas aku sebenarnya ada ride lah, ride tak jauh pun daripada Melaka ke KL je. So sebenarnya pendekkan cerita dalam jarak daripada Melaka ke Pedas tu dekat highway, malam aku berdua dengan adik aku malam tu aku ride, enjin aku pecah. So aku tengah memotong lane kanan, tengah-tengah tu belakang pun ada kereta apa semua. Tiba-tiba dekat lane kanan tu enjin pecah. Tetapi alhamdulillah lah, tayar tak lock, aku tarik clutch, aku susul ke kiri dan adik aku kat belakang masa tu dia naik R25. So dia kat tangan semua, so aku alhamdulillah selamat lah. Okay. So seperti mana yang korang tengok video-video sebelum ni, aku motor SYM VF3i aku ni, aku ada buat spek 68. So apa yang aku nak share hari ni adalah pengalaman aku lah. Mungkin ada di antara kita, antara korang yang tengah berfikir-fikir untuk up spek. So hari ni aku buat sedikit cerita pengalaman aku, yang mana aku motor daripada standard, okay, and then aku just tukar sprocket, tukar exhaust. Lepas tu rasa nak lagi laju, aku terus up spec 68. Tapi silap dia adalah aku tersilap pilih pomen. So korang yang nak tahu pomen mana yang aku buat, boleh tengok dekat link yang aku share dekat bawah. So kita pun, pada aku tak boleh nak salahkan pomen 100% sebenarnya pada diri kita juga. Yang pertama, adakah kita betul-betul kita survey pomen tu bagus tak bagus? Ada tak di antara kita yang kalau kata kita nak up spec, ada kawan kita yang up spec dekat pomen tu, motor dia okey ke tak? So untuk aku sebenarnya, aku ada Ricky yang dekat belah-belah KL contoh macam JMG, aku ada check dengan dia bulan 3 tahun ni. Cuma mungkin atas sebab aku fikir jauh nak ke KL. Dengan AA Motorspeed pun aku ada chat dengan diorang, semua reply okey. Cuma aku pilih aku up spec dekat Melaka ni, dekat kedai dekat Malim ni, untuk sebab aku fikir dekat kan, aku hantar motor, kalau kat KL aku kena hantar motor, aku kena patah balik Melaka, so jauh. So pada aku sebenarnya tak ada hal, kalau kata kita sanggup berkorban masa, tak ada hal lah hantar KL sekalipun, kita balik naik bas, nanti motor dah siap naik balik lah. So tak adalah berlaku masalah macam ni kan, sampai enjin pecah. Dan kalau korang tengok sebelah ni adalah motor yang aku baru beli, baru semalam je angkat, Suzuki Rider. Disebabkan aku fikir nak buat motor ni pun modal pun agak keras kan, kira makan modal jugalah, ribu-ribu jugalah nak buat. Dan kalau ikutkan daripada segi apa yang nasihat daripada otai-otai, memang kalau ikutkan perlu buat dokumentasi baru. Sebab belah bawah nanti kejap lagi aku akan tunjuk, belah bawah enjin crack apa semua kan. So kena tukar crankcase, that's why number enjin semua kena buat balik. Okay, jadi itulah dia aku punya sedikit sharing, yang mana kiranya aku dah terkena lah. So banyak orang cakap macam itulah kau pergi aspek, pergi apa orang cakap, pergi pomen yang salah. Sebenarnya pada aku dalam dunia modi ni, ini adalah satu pengalaman untuk diri aku dan satu pengajaran, yang mana daripada situ aku boleh buat konten untuk aku share dengan subscriber ataupun penonton-penonton yang baru tengok channel ni, yang mana korang boleh ambil pengajaran dan iktibar. Dan walaupun pengajaran tu kena dekat aku, tapi pada aku tak ada hal, mungkin ada hikmah di sebaliknya. Okay, dan kalau tak pun aku pun mungkin tak keluar pun Suzuki Rider ni kan. So adalah satu kelainan, dan aku pun sebenarnya
tak pernah pun beli lagi motor Suzuki. Dan aku hanya tengok Suzuki ni hanya pada review-review dekat YouTube saja. Dan aku rasa tak salah untuk aku mencuba Suzuki Rider. Dan SYM VFTi aku ni aku tak jual, okey. Performance dia walaupun baru sehari aku pakai ni, Suzuki Rider dengan SYM VFTi, dua-dua mantap. Okey, walaupun yang ni belum lagi aku test dia punya betul-betul dia punya performance dekat highway dan sebagainya. Sebab motor pun baru lagi, masih dalam pantang lagi. Walaupun ada orang kata tak payah kira pantang kan, dekat kilang atas dyno diorang dah pepah kan. So bagi sedikit masa dulu, kita running in sikit-sikit dulu kan. Dan insyaAllah VFTi ni aku akan hantar untuk buat balik, okey. Kemungkinan aku akan standardkan balik, ataupun aku akan buat spek geli-geli orang kata kan. Total body sekarang ni aku guna 38, block 68, ECU Espada, dan dekat head just aku potting lubang exhaust, okey. So mungkin akan datang aku buat standard balik, ataupun aku buat spek, orang kata spek geli-geli. Total body kecilkan 34, apa lagi, exhaust sekarang ni aku pakai Umar Racing 32mm. Dan sebelum ni aku pakai Espada E6, aku dah jual. InsyaAllah tengok akan datang apa yang akan kita buat pada SYM VFTi ni. Walau macam mana pun, VFTi ni memang mantap, okay? Aku dah test bila bawa dua-dua ni. Dia punya feel tu, walaupun dalam sebulan baru tak bawa SYM yang aku bawa ni kan, dapat rasa lah, orang cakap daripada segi horsepower pun memang VFTi horsepower lagi tinggi, 19.7 horsepower kalau tak silap. Dan yang ni 18 lebih horsepower, 18.3 kalau tak silap aku. Kalau salah nanti tolong betulkan. Okay, so memang bila bawa feel Raider ni memang kecil lah. Tapi tak ada hal, dia satu benda yang baru. Okay, kita orang cakap cuba, tak salah kita nak rasa kan motor ni macam mana, yang ni macam mana rasa. Walaupun kita ada pilihan untuk model-model Yamaha, Honda, RSX dan sebagainya, ataupun Y16, Y15 ZR kan. Cuma aku suka sikit kelainan. Kita cuba brand-brand yang tak berapa nak famous ni, tapi kita tahu dia punya daripada segi on paper dan juga dekat video-video yang kalau kita tengok sebelum ni, memang padulah SYM VFTi ni. Orang cakap tak perlulah kalau kata takut untuk outspec kan, tak kena macam aku ke motor pecah enjin. Orang cakap kalau tak pecah enjin tu, orang cakap tak main motor lah kan. So aku dah rasa macam mana rasa pecah enjin, macam mana rasa kau keluar duit, kau nak apa-apa, kau nak dapat satu pelajuan yang padu kat highway, tapi dah sekali enjin pecah, alhamdulillah aku dapat rasa perasaan tu macam mana kan. So itu saja perkongsian aku untuk kali ni. Okay, korang boleh dah tengok, aku akan share sikit video dan gambar-gambar masa enjin pecah pada malam tu. Dan aku diselamatkan oleh angkut-angkut services. Dia datang naik dia punya Triton dan angkat aku dekat tol highway, dekat hentian pedas Dan kebetulan aku kena tu tak jauh pada hentian pedas. Aku naik atas Triton dan aku patah balik ke Melaka. Dan untuk pengetahuan korang kan, malam tu masa aku on the way patah balik ke Melaka, depan mata aku sendiri aku tengok 3 biji motor semua kena tunda balik. Tak tahulah apa yang rosak kan. So itu adalah antara cabaran-cabaran bila kita modi lah. Terus terang motor ni bila standard memang mantap juga. Okay, yang ni pun mantap. So insyaAllah akan datang aku akan share lagi video-video untuk kita buat perkongsian sama-sama, sharing. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel ni, boleh tolong subscribe. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.